Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق Allahul Azim. Maksudnya, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidak harus bagi mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Suratul Ahzab ayat 36. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi yang berbahagia ini, pagi Jumaat, dalam cuaca yang agak mendung, setelah kita melalui kemarau panjang, kita diizinkan olehnya untuk berhimpun dalam majlis seumpama ini di medan ilmu, untuk sama-sama kita mengingat di antara kita. Semoga dengan peringatan itu memberi manfaat kepada kita selaku orang yang beriman. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kuliah kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan penjelasan ringkas tentang hudud ataupun kanun jenayah syar'iyah yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan negeri kita. InsyaAllah perbincangan kita akan menyentuh beberapa persoalan penting tentang kanun jenayah syar'iyah, dan akan cuba menjawab keraguan-keraguan yang dikemukakan oleh mereka yang tidak faham atau sengaja tidak mahu faham tentang kebaikan dan kehebatan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hujan yang dah lama kita tunggu telah tiba. Alhamdulillah, syukur. Saya seronok tengok hujan, sebab lama tak hujan. Bakal masuk kemah belakang, tak apa. Ayat yang dibacakan di awal tadi adalah merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku orang yang beriman, supaya
kita hanya mengambil apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah." Tidak harus bagi seorang yang beriman lelaki dan juga perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, bila mana Allah telah menetapkan satu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka mempunyai ataupun mereka memilih ketetapan mereka yang tersendiri. Tidak patut kita berkeadaan demikian. Dan sesiapa wa may ya'sillaha wa rasulah, sesiapa yang melakukan maksiat, menderhakai Allah dan Rasul, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan derhaka maksudnya tidak taat kepada hukum Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menegaskan pada kita wajibnya kita mengikuti apa yang telah Allah tentukan pada kita, kerana apa yang Allah tentukan itu merupakan yang terbaik bagi kita selaku makhluk. Ya, kita diajar dalam Al-Quran, bila mana kita baca surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, di akhir ayat, di akhir surah itu kita akan jumpa dengan satu penegasan, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita orang Melayu Nusantara ni, ya, orang tua-tua kita duk peringat semua, kalau baca email baca surah ni, ya, sampai di akhir alaisallahu bi ahkamil hakimin, gapo kita jawab? Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Semua orang, ya, semua orang hak dengar alaisallahu bi ahkamil hakimin, dia jawab bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Faham ke makna gapo tu? Setengah orang dia sebut saja aja. Sebab orang tua ajar lagu tu, maka dia pun buat. Adapun dari segi hukumnya lagu mana, itu menjadi perbahasan ulama. Tak apalah nak ayatnya. Kebiasaan kita bila dengar alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita jawab bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Artinya, ya, bahkan, bala masuk bahkan, dan aku atas yang demikian itu bersaksi. Bersaksi apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu merupakan hakim yang paling adil? Maka kita jawab bahkan aku bersaksi. Ya, hak jawab ni tak kiralah dia orang sokong hukum Islam ke tak sokong ke, dia jawab gitu serupa aja. Cuma kadang-kadang dia tak faham apa dia, lepas dia semaya dia tentang pula hukum Allah, dia kritik pula, dia kata tak sesuai, tidak relevan, tidak kondusif, tidak ada, tak ikut konsep maqasid syar'iyyah, tidak ada fiqh aulawiyat. Padahal dia dah sebut dah tadi bala, dia akuidah bahawa hukum Allah itulah hukum yang terbaik. Allah sebagai hakim yang paling adil, maknanya hukum Allah itulah yang paling adil. Maka tidak patut bagi kita selaku orang beriman, bila Allah tentukan hukum bagi kita dan itulah yang terbaik bagi kita, tiba-tiba kita ambil hukum yang lain, kita ambil undang-undang, peraturan, cara hidup selain daripada apa yang telah Allah tentukan terhadap kita selaku orang yang beriman. Jadi perbahasan kita pada pagi ini insya-Allah berkisar tentang soal jawab ataupun tasaulat mengenai hudud ataupun kanun jenayah syar'iyyah. Okey, soalan pertama, apa itu yang dikatakan dengan kanun jenayah syar'iyyah?
atau orang duk soho dalam media sebagai hudud. Cuma kita kena betulkan, yang nak ditegakkan oleh kerajaan Kelantan kita ni bukan hudud saja. Kanun jenayah syar'iyah sebenarnya. Kanun jenayah syar'iyah tu terbahagi pada 3. Ya, yang pertama qisas, yang kedua hudud, yang ketiga ta'zir. Cumanya ya, dari sudut pelaksanaan seolah-olahnya kisah telah berlaku, sebab hukum bunuh bagi orang bunuh orang ni dah berlaku dah secara tak langsung walaupun tak nama kisah. Demikian juga ta'zir, banyak ya hukuman-hukuman yang dilaksanakan di negara kita ni kita boleh kategorikan dalam ta'zir ya, sebab luar daripada hukum hudud dan juga kisas, berbentuk deraan ataupun pengajaran, dia lebih berupa ta'zir. Maka hudud tu hak soho jadi. Bila sebut kanun jenayah syar'iyah, orang kata hudud selalu, tak apalah, kita terima dari segi urufnya begitu. Jadi cuma kita nak tegaskan yang Kelantan nak buat ialah kanun jenayah syar'iyah yang terdiri daripada qisas, hudud dan juga ta'zir. Itu kena faham. Yang kedua, apa beza hudud, kisah dan ta'zir? Beza apa? Okey, yang dikatakan dengan hudud, ia merupakan hukum bagi 6 atau 7 kesalahan jenayah yang telah ditetapkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Mana Quran hadis royak secara jelas ya, kalau buat lagu ni gapo hukum, kalau kesalahan lagu ni gapo hukum, jelas ada nas yang putus, nas yang qat'i, tidak ada orang boleh tak ada orang boleh komplain, komen lagi. Itu hukum Allah, itu nama hudud. Adapun kisas ialah hukum balas terhadap jenayah yang dilakukan terhadap seseorang, seperti bunuh dibalas bunuh, luka dibalas melukakan, yang melukakan seseorang dibalas dengan melukakan juga, mana pembalasan yang sama. Itu nama qisas ya, itu namanya qisas. Dan yang dikatakan ta'zir ialah hukuman bagi kesalahan selain daripada 2 jenis kesalahan tadi, selain daripada qisas, selain daripada hudud, maka namanya ta'zir ya. Bentuk hukumannya boleh ditentukan oleh kerajaan dengan tujuan menjaga kemaslahatan rakyat dan merealisasikan keadilan, seperti denda ya, penjara dan sebatan. Itu namanya ta'zir. Okey, jelasnya tu. Apakah matlamat pelaksanaan kanun jenayah syar'iyah? Matlamatnya gapo? Nak potong tangan orang je ke? Ya? Nak kerak kepala ke? Setengah orang dia salah faham. Dia bila kita sebut saja hudud, dia pakai nak kepala, nak potong kepala orang, nak pancung, nak kerak tangan. Tu timbul kenyataan-kenyataan yang biadab tu. Bila laksana hudud di Kelantan, boleh makan sok tangan. Pasal apa semua kena potong tangan belakang? Dia ingat orang Kelantan ni curi belakang ke? Sebab dia. Tidak begitu. Jangan salah faham. Sebenarnya hukum ya hudud ke qisas ke ataupun kanun jenayah syar'iyah dalam Islam ini adalah merupakan seadil-adil hukuman, bahkan sebaik-baik jalan penyelesaian kepada segala masalah jenayah yang berlaku di negara kita. Hak tak selesai masalah jenayah negara kita ni, kih tak laksana hudud. Tu kena faham molek. Kih tak laksana hukum Allah, tidak ada keberkatan, tidak ada jaminan pencegahan daripada Allah. Maka sebenarnya pelaksanaan hukum Allah ini mempunyai matlamat ataupun objektif yang tertentu yang disebut sebagai maqasid asy-syariah. Jadi orang hak yang berhujah dengan hujah maqasid syariah menyatakan tak perlu lagi laksana hudud sekarang, kena dengar hak ni. Kalau kita ngaji ilmu maqasid, ilmu objektif kepada syarak, tujuan kepada pensyariatan,
Ya, kalau kita rujuklah buku-buku mana tentang maqasid sekalipun, buku yang paling sahih Al-Muwafaqat karangan Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ni digelar sebagai Syekhul Maqasid, orang yang pakar dalam bidang maqasid. Rujuklah kitab Al-Ghazali ke, ya, dan ulama-ulama terkini tentang maqasid, dia akan sebut 5 perkara yang dipelihara oleh syariat, ya, 5 elemen penting yang dipelihara oleh syariat. Yang pertama, hifzuddin, memelihara agama. Yang kedua, hifzu an-nafsi, memelihara jiwa ataupun nyawa. Yang ketiga, hifzu al-arad ataupun an-nasal, memelihara maruah dan juga keturunan. Yang keempat, hifzu al-aqal, memelihara akal. Dan yang kelima, hifzul mal, memelihara harta. Ya, kalau kita lihat pada 5 elemen maqasid ini, ternyata hudud dan qisaslah merupakan cara yang terbaik untuk memelihara perkara ini. Yang pertama, kita lihat nak pelihara agama, ya, agama ni muguh hak paling penting, paling mustahak dalam kehidupan manusia. Tak ada agama, usuk habis. Sebab kita mulia kerana agama, kita tidak mulia kerana harta, bangsa, ya, rupa paras, fizikal dan sebagainya. Kita mulia kerana agama. Sebab tu Islam meletakkan agama itu yang paling penting. Dan untuk pelihara agama, Islam menentukan bagi orang yang murtad, bagi orang yang keluar daripada agama Islam, dikenakan hukuman yang paling berat, ya, iaitu, ya, hukuman mana hukuman bunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, siapa-siapa yang tukar agama daripada Islam kepada selainnya, hendaklah dibunuh. Ada orang yang berhujah bahawa kalau begitu, di mana kebebasan beragama yang diwar-warkan oleh Islam? Di sana ada kebebasan beragama. Kita jawab bahawa, ya, dalam persoalan kebebasan agama ini, ya, betul, di sana tidak ada paksaan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kita perlu faham bahawa ayat la ikraha fid din itu ditujukan bagi mereka yang belum memeluk Islam. Maka tidak boleh kita paksa orang kafir masuk Islam. Mereka bebas nak pilih apa saja agama yang mereka mahu. Tetapi bila mereka telah masuk Islam, mereka terikat dengan undang-undang dan peraturan dalam Islam. Supaya askar lah, ya, orang yang tak masuk askar, dia tak perlu, ya, botokkan kepala dia ataupun pendekkan rambutnya. Orang yang tak masuk askar, tak boleh kita paksa supaya cukur janggut dia, ya, sebab dalam askar tak boleh sarung janggut. Tak boleh kita paksa dia pakai uniform, pakai kasut berkilat, tak boleh, sebab dia tak masuk askar lagi. Tapi kalau dia masuk askar, dia terikat dengan undang-undang askar. Undang-undang askar, rambut dia tak boleh panjang, dia kena rambut pendek. Janggut tak ada sipar, dia kena cukur janggut. Nah, dia tak boleh pakai kotsir, dia kena pakai uniform askar, kemah, kasut kena berkilat. Maka sama juga kalau dia langgar peraturan itu, maka dia kena tindakan, dia diambil tindakan oleh pihak, penguasa dalam askar. Maka sama juga dalam Islam, orang tak masuk Islam lagi, tak apalah, ikut mu dah. Mu nak pakai tudung kau, tak usah pakai ke, mu nak semaya, mu tak usah semaya, memang tak usah semaya pun, dia kafir. Tak perlu semaya, tak boleh kita paksa. Tapi kalau dia telah masuk Islam, dia tak semaya juga, kena paksa. Wajib semaya itu, puasa pun wajib. Dan kalau dia murtad, maka dia telah melakukan satu jenayah, pengkhianatan yang terbesar dalam agama, iaitu, ya, dia meninggalkan Islam, ya. Maka Islam menentukan hukuman yang paling berat, iaitu mati. Itu pun bukan semua orang murtad dihukum mati. Orang murtad ni dibahagi pada beberapa jenis. Murtad mughallazah sahaja yang mati, macam najis juga, najis mughallazah. Murtad yang memberi kesan ataupun yang mempengaruhi orang ramai,
hak tu je yang dihukum mati. Adapun kalau dia seorang-seorang je murtad, masih lagi ada ruang untuk diberi ruang untuk istitabah. Istitabah ni untuk minta dia bertaubat, di kaunseling dulu. Kalau tak juga dipenjarakan sampailah dia kembali pada Islam, baru dilepaskan. Nak rayaknya bukan semudah-mudahnya Islam nak menghukum orang dengan hukum mati. Yang kedua, nak jaga nyawa, maka Islam menentukan hukuman qisas bagi mereka yang membunuh manusia dengan sengaja. Qatlul amdi, bunuh tak sengaja tak kena bunuh. Hak yang dibunuh ni ialah bunuh dengan niat, dengan sengaja, menggunakan alat yang boleh mematikan seseorang. Kalau bunuh, berlaku pembunuhan tapi dengan alat yang kebiasaannya tak mati, maka tak boleh jatuh hukum bunuh. Sebab bab qisas ni atau bab bunuhnya ada 3 jenis: qatlul amdi, qatlu shibhil amdi, dan qatlul khata'i. Itu kena ngaji bab qisas pula. Bunuh dengan sengaja, bunuh hak serupa dengan sengaja, dia bunuh tak sengaja. Ada 3 jenis. Hak kena bunuh tu bunuh sengaja, tu dah kena bunuh. Yang ketiga, nak jaga akal. Hukum hudud, hukum qisas ni nak jaga akal, bukan. Yang ketiga, nak jaga keturunan, keturunan, dan juga nak jaga maruah. Bila mana seseorang mencabut kehormatan seseorang dengan berzina, maka ditentukan hukuman bagi orang berzina rotan 100 kali, bagi yang belum berkahwin, bagi yang telah berkahwin rejam. Ataupun dalam isu menjatuhkan maruah dari sudut liwat, liwat, maka hukumannya ialah dengan kesalahan liwat, dia mesti datangkan 4 orang saksi, cukup saksi baru dia jatuhkan hukuman. Liwat ke zina ke sama dia punya kaedah penghakimannya. Demikian juga qazaf, menuduh seseorang melakukan zina ataupun melakukan liwat. Qazaf dalam Quran sebut walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Bagi mereka yang menuduh seseorang melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, hendaklah dirotan 80 kali. Saya yakin isu hak baru-baru ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipenjara kali kedua, saya yakin dia akan lepas daripada hukuman itu sekiranya hudud dilaksanakan. Sebab nak sabit kesalahan liwat mesti datangkan 4 orang saksi, dan kita lihat saksi-saksi yang ada tu tidak menepati syarat saksi dalam hukum hudud. Syarat saksi mesti adil, dan adil di situ ialah tidak melakukan dosa besar dan juga tidak mengekalkan dosa kecil. Sepatutnya mereka yang menyatakan Kelantan tak perlu belorak nak laksana hudud kerana hujah maqasid ini, dia patut tengok isu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sepatutnya tak dihukum dengan hukuman sedemikian bila mana hudud dilaksanakan. Sepatutnya mereka sokong apa yang kerajaan Kelantan nak buat, sebab kita akan menyelamatkan ramai orang yang tak bersalah, insya-Allah. Kemudian hukum qisas dan hudud juga di antara maqasidnya ataupun tujuannya ialah untuk menjaga akal manusia. Menjaga akal. Bagi mereka yang minum arak, maka dihukum dengan hukuman rotan 40 kali minima dan 80 kali maksima. Demikian juga untuk menjaga harta, ditentukan hukuman bagi mereka yang mencuri, potong tangan. Demikian juga yang merompak, dipotong bersilang, ataupun sehingga sampai ke peringkat boleh dibunuh. Nak rayaknya bahawa semua yang dikatakan sebagai maqasid itu sebenarnya telah dilengkapi ataupun telah pun dinyatakan dalam hukum yang disebut dalam hukum qisas dan juga hukum hudud dalam Islam. Maknanya bagi mereka yang berhujah dengan hujah maqasid untuk tidak mahu laksana hudud dan juga qisas, sepatutnya dia rujuk balik.
sebenarnya hudud dan qisaslah yang memelihara maqasid syariah. Itu sepatutnya yang difahami oleh masyarakat umum. Kemudian apakah kesalahan dan hukuman dalam hukum hudud? Hak ni saya kira ramai faham dah kedah. Kalau tukar agama, murtad, bunuh. Zina, sebat, ya, 100 kali bagi yang belum, rejam bagi yang dah berkahwin. Tuduh zina 80 kali, mencuri potong tangan, merompak bunuh ataupun salib dan potong tangan dan kaki bersilang atau dibuang daerah. Itu disebut dalam Al-Quran. Minum arak 40 hingga 80 kali. Kemudian soalan lagi, adakah orang bukan Islam tertakluk dengan hukum hudud? Ya, pada asasnya mereka turut tertakluk dengan hukum hudud dan jenayah keselamatan, iaitu mencuri, merompak dan tuduh berzina. Namun mereka dilepaskan dalam kesalahan berkaitan pegangan agama pribadi, iaitu zina dan minum arak. Itu pada asasnya. Ya, bagi kes zina dengan muslimah terdapat khilaf di kalangan ulama, termasuklah hukum qisas bunuh antara Islam dan bukan Islam. Itu perbahasan ulama, boleh kita bincangkan secara detail. Walau bagaimanapun pelaksanaannya di negara ini, khususnya di negeri Kelantan, perlulah berperingkat, kerana cabaran utamanya ialah amalan sistem perundangan dualisme kita. Kita ada undang-undang syariah, di sana undang-undang sivil, ya. Pelaksanaan yang adil dan usaha memberi kefahaman yang berterusan mampu membuka pintu hati mereka menerima undang-undang ini. Dan apa yang ditentukan oleh kerajaan Kelantan baru-baru ni, minggu lepas, dalam Dewan Undangan Negeri, kita telah sebut secara jelas bahawa undang-undang kita ni tak terpakai kepada orang bukan Islam, hanya untuk orang Islam semata-mata, ya. Dan kita merujuk kepada dalil yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Suratul Maidah ayat ke-42 yang berbunyi, fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum, ya, sampai habis ayat. Maknanya sekiranya mereka, orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, datang kepadamu wahai Muhammad, fahkum bainahum, hendaklah kamu berhukum antara mereka dengan hukum Allah, ataupun a'rid anhum. A'rid anhum maknanya berpaling daripada mereka, maknanya biarkan mereka dengan hukuman yang ada dalam agama mereka. Maknanya pada ayat ini diberitahu kita boleh pilih sama ada berhukum dengan hukum Islam terhadap orang kafir, orang bukan Islam, ataupun kita menghukum mereka, kita biarkan mereka dengan hukuman yang ada dalam agama mereka. Tapi kerajaan Kelantan putuskan baru-baru ini tak termasuk orang bukan Islam. Dulunya kita beri pilihan, tapi sekarang kita kata tak termasuk orang bukan Islam. Jadi orang bukan Islam tak perlu bimbang bahawa hukum ini akan kena pada mereka, tidak, ya. Yang keenam, benarkah Islam agama yang suka menjatuhkan hukuman? Islam ni nak hukum orang je ke? Nak potong tangan orang ke? Nak sebab orang je ke? Jawabnya salah. Islam bukan agama menghukum. Bahkan tujuan ditentukan hukuman-hukuman yang disebutkan tadi tak lain tak bukan ialah untuk menggerunkan manusia, lizzajar, ya, untuk menakutkan manusia daripada melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita lihat contoh sebagai bukti, zina, nak sabit kesalahan zina sebagaimana yang kita baca pada ayat surah An-Nur tadi, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Mereka yang menuduh seseorang berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, rotan olehmu akan yang tuduh itu dengan 80 kali rotan, ya. Syarat nak sabit kesalahan zina ni mesti dia dengan 3 cara. Kalau kita ngaji kanun jenayah syar'iyah, yang pertama dengan syahadah, persaksian. Yang kedua dengan ikrar, dengan pengakuan. Yang ketiga dengan qarinah,
dengan tanda-tanda. Ya. Jadi untuk mensabitkan kesalahan zina dengan syahadah, dengan saksi 4 orang yang adil, bukan mudah. Syarat nak jadi saksi itu mesti adil. Adil maksudnya tidak fasik. Orang juru, orang tak buat dosa besar, tak buat maksiat dosa kecil. Cuba kita bayang, boleh ke berlaku orang hak juru, dia syaratnya nak tengok, saksi itu mesti tengok perbuatan zina itu serentak dalam masa yang sama dan waktu yang sama, dalam masa yang sama dan tempat yang sama. Ya. Dan dia kena tengok perbuatan itu, bukan tengok sekadar dakat je, tengok sampai ke peringkat seperti pen masuk ke tempat dakwat. Kalau kita tua kata timbul masuk dalam telaga, nampak sengoti keluar masuk tu. Ada orang tergamuk nak tengok lagu tu. Kita tengok orang buat muka maksiat, cium apa peluk kita jerkah dah tak, kita marah dah, tambah nak tengok orang buat kerja tak molek lagu tu. Maknanya kalau berlaku sungguhlah kejadian bahawa 4 orang melihat kejadian zina itu, memang jenis orang berzina tu layak sungguh dia jatuh hukum. Dia buat kerja tengah-tengah jalan, bakat nampak belakang, memang layak sungguh kena hukum. Maknanya bukan mudah nak jatuh hukum rotan bagi orang berzina ni. Ya. Bahkan boleh kita kata hampir-hampir mustahil boleh berlaku sabit kesalahan zina dengan saksi 4 orang. Apa Islam buat juga lagu tu, kisnya nak takutkan kita, nak gerunkan kita supaya jangan tebing buat, jangan buat zina ni. Maknanya punuh habis keturunan, rusak habis masyarakat. Itu penjelasan berkenaan bahawa Islam bukan agama nak menghukum sangat, tapi agama yang nak mengajar dan mendidik masyarakat supaya jangan dekati maksiat, jangan dekati perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Benarkah hudud itu zalim? Orang tanya. Zalim ke hudud ni? Ya. Hudud kelihatan seakan-akan zalim jika hanya dilihat kepada hukum yang dijatuhkan pada pelaku itu. Kerak tangan, pancung tak, piak 100 kali, nampak zalim weh. Kalau kita lihat sepintas lalu, pergi tengok tempat orang kena hukum, zalim weh lagu ni, tak. Tapi sekiranya dilihat kepada jenayah yang dilakukan oleh pelaku itu, lebih berat kerana impak buruknya terhadap agama, diri dan masyarakat. Tapi kalau kita tahu bakpo dia kena bunuh, nikih dia bunuh orang ni, dia rogol bini orang ni, ya, dia ropok rumah orang, dia bunuh orang tuan rumah, dia ambil harta habis. Kalau kita tahu kih dia, kita kata molek baru, comel baru tak. Bahkan kalau kita tanya pada orang Cina, pernah ditanya pun pada orang bukan Islam, takdir kata rumahmu kena ropok, ropok masuk, ikat berlaku anak bini, ya, kemudian ambil harta benda kamu. Katakan berlaku satu keadaan perampok tu terjatuh, mu terlepas daripada ikatan, mu boleh higap perampok, mu nak buat apa kat perampok tu? Dia kata saya akan bunuh, saya pasti akan bunuh perampok tu. Ni orang bukan Islam. Tapi Islam bukan sekadar tak sampai ke tahap itu, ya, kita potong tangan ataupun kesalahan merampok ni ada hukuman-hukuman tertentu dibicarakan terlebih dahulu. Nak royaknya bahawa saya yakin orang bukan Islam akan suka kalau kita cerita lagu ni, dan kita cerita apakah maqasidnya bila kita laksanakan hukum hudud bagi orang mencuri, nak jaga harta, terselamat harta masyarakat keseluruhan. Ni bukan zalim, kita korbankan seorang nak selamatkan ramai orang, ya. Ini lebih baik daripada kita biarkan jenayah kecurian ini berlaku, ya, sepanjang masa tanpa ada hukuman yang tegas. Dan kalau kita lihat lagi dari segi masyarakat dan juga sosial, katakan orang hak mencuri itu ditangkap di bawah kesalahan sivil, dijatuhkan hukuman penjara beberapa tahun, apa jaminan pada anak bini dia waktu duduk dalam penjara? Siapa nak tanggung anak bini dia? Bahkan kerajaan pula habis pitih nak tanggung makan minum orang hak kena penjara tu. Tapi kalau laksana hukum Allah, ya, bila sabit kesalahan cukup nisab
nisab mencuri itu rubu' dinar, 1/4 dinar, maka dia jatuhkan hukuman potong tangan. Dia tak kena penjara, dia boleh klik di rumah, dia boleh kerja lagi. Dan kesan pada masyarakat yang tengok hukuman potong tangan itu merasa gerun dan takut untuk mencuri pula. Ini hikmah kehebatan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong olehmu tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, jaminan pencegahan daripada Allah. Di akhir tu penting, jaminan pencegahan. Masyarakat akan gerun, masyarakat akan takut, sebab kaedah pelaksanaan hukum hudud ni bukan buat dalam penjara. Nak potong tangan, nak piang orang ni buat di khalayak ramai. Dan saya nak cadang kalau kerajaan Kelantan kita laksana hudud nanti, nak jatuh hukum buat kat stadium tu, biar masyarakat mari tengok belakang, panggil TV3, panggil TV1, TV9, Astro, buat live, biar semua rakyat Malaysia tengok pelaksanaan hukum tu. Apa yang telah berlaku di Saudi Arabia, kawan saya mengaji sana, dia cerita, dia tengok peristiwa ya potong tangan ni. Hak nak kata potong tangan 2-3 orang aja, tapi yang dia pelik, ambulansnya berpuluh-puluh mari, ambulans mari dekat upacara potong tangan tu. Bapa ni patutnya hak kena potong tangan 2-3 orang aja, ambulans banyak. Lepas kena potong tangan tu, hak kena potong tak pesel tak gapo. Ni hak nengok ni, hak nengok kiri kanan ni pesel habis. Rupanya ambulans tu nak ambil orang je nengok, bukan nak ambil orang nak potong tangan. Nak bagi tahu kesal dia tu, orang gerun, orang takut. Apatah lagi kalau kita buat secara live, orang tengok belakang, masya-Allah teruknya itu kena. Apa tu? Curi. Menyebabkan orang takut untuk mencuri. Dan saya yakin orang bukan Islam ni kaya-kaya dekat negara kita ni, terutama orang Cina. Mereka sudah pasti nak jaga harta mereka. Bila kita buat hudud, orang tak curi, selamat harta mereka. Apanya marahnya? Tapi rakyat Kelantan, orang Cina Kelantan, masya-Allah hebat. Dia sokong kerajaan kita. Nah, hak orang lain itu. Kita minta mereka faham. Dan kita kena jadikan isu hudud yang digembar-gemburkan pada hari ini sebagai satu peluang bagi kita untuk menjelaskan pada masyarakat akan kebaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Biar gagal dulu tak apa. Lepas tu kita beri penerangan, beri penjelasan, dan insya-Allah Dewan Ulama PAH Kelantan kita akan round, kita akan buat roadshow seluruh negeri Kelantan nak beroyak pasal kehebatan hukum Allah supaya semua orang faham. Dan insya-Allah 1 hari bulan ni saya difahamkan di Putik, ya, ada penjelasan berkenaan dengan hukum hudud ataupun kanun jenayah syariah. Pakat pergi belakang, kita dengar, kita faham, dan kita jelas pada masyarakat, Facebook ke, Twitter ke, WhatsApp ke, royak belakang bahawa hukum hududlah hukum yang terbaik dan memelihara maqasid syariah. Kemudian apakah hikmah dari pelaksanaan hukum hudud? Ya, ia melahirkan kegerunan. Hikmahnya melahirkan kegerunan dalam hati manusia bila menyaksikan sendiri pelaksanaannya. Kegerunan juga merupakan janji daripada Allah bila mana pelaksanaan hukum ini berjalan dengan adil dan sempurna. Inilah aspek akidah dalam pelaksanaan hukum hudud. Aspek akidah itu maknanya laksana hukum Allah, Allah jamin keselamatan, Allah jamin keamanan. Masyarakat jadi takut untuk melakukan jenayah. Yang ke-9, benarkah keadaan sekarang tidak kondusif untuk melaksanakan hukum hudud? Ini bahasa moden sekarang, kondusif. Kalau bahasa Kelantan kat orang panggil tidak sesuai lah, ataupun tak comel. Dalam suasana sekarang ni jenayah banyak dah, banyak lagi pusat-pusat maksiat tak tutup, ada macam-macam lah gemuruh yang boleh mendorong orang ke arah maksiat. Tu orang panggil suasana yang tidak kondusif. Tu tak sesuai, orang tak faham lagi. Masalah faham ni kena tahu sikit. GST ni kita faham ke? Ramai orang tak faham lagi, pas nak buat juga tu tak apa pula. Tak.
Lepas tu dulu ingat tak musim dia masa saya kecil, undang-undang pasal lampu motor siang hari, ingat tak? Orang kata ni undang-undang gila belakang. Mana siang hari pasal lampu motor? Tak ke pelik. Tapi bila kerajaan nak buat, dia tak kira orang kata gila, kata apa, dia buat. Ya, dan dia gunakan segala media masa yang ada menjelaskan kelebihan pasal lampu siang hari bagi motosikal. Menyebabkan kita boleh terima lah hari ni kita beli motor tak ada switch dah. Tak ada switch on off dah lampu tu. On sama-sama. Pasal apa? Kena pasal sama-sama. Siang malam pagi petang. Boleh terima pula. Dalam bab hudud, orang tak faham lah. Tak ada pakar lah. Tidak kondusif lah. Dalam bahasa kita Melayu ada satu peribahasa kata apa? Nak 1000 daya, tosir 1000 dalih. Kalau nak 1000 daya kita boleh buat. Baru ni seorang profesor daripada UIA perempuan tentang undang-undang, dia tanya tentang hukum hudud Kelantan. Sebenarnya bagi dia boleh laksana, boleh laksana, dan kerajaan perlu ambil inisiatif untuk menjelaskan kehebatan hudud ini melalui media masa yang ada. Ni tajuk forum perdana, jagalah kebersihan sungai kita. Tajuk-tajuk kecil-kecil je. Cuba buat tajuk kehebatan hukum hudud. Panggil penceramah cerita sesuatu. Sebut pula kehebatan hukum potong tangan, hukum sebat, cerita dari segi agama, dari segi sains dan sebagainya. InsyaAllah semua orang akan faham belaka dan boleh terima kehebatan, boleh terima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya masalah sekarang ni bukan kondusif tak kondusif, masalah nak ke tak sih. Nabi dulu, zaman Nabi dulu laksana hudud, Nabi mikir ke ada kuasa besar dunia Rom Parsi? Nabi mikir ke masalah kondusif tak kondusif ni? Mikir, bukan tak mikir. Tapi kalau kita nak tunggu semua orang juruh belaka, pas bila? Tak tahu bila. Kalau ada kita kata had masa ataupun ada piawaian kondusif tu lagu mana, tak apa kita boleh ikut. Kan tak ada siapa yang boleh tentukan apa dia piawaian kondusif itu. Bila tak ada, kita nak royak bahawa Kelantan ni kita dah berusaha sejak tahun 93 lagi. Kita betul. Dan nak tahun kita buat hari hududullah. Kita fahamkan masyarakat tentang kelebihan pelaksanaan hukum hudud. Ni 23 tahun dah berlalu. Sekarang peluang terbaik untuk kita laksana. Tiba-tiba kita kata berlorak lagi, tak kondusif lagi, tak ke pelik. Dan kita perlu faham bahawasanya kondusif itu hanya akan berlaku setelah hukum hudud terlaksana, insya-Allah. Bila hudud terlaksana, insya-Allah kondusif. Selagi mana tak terlaksana sampai kiamat, bila-bila pun tidak akan wujudnya suasana kondusif. Dan apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita nak takninkan, nak nyatakan bahawa undang-undang tertinggi bagi kerajaan Kelantan ni ialah ini, Kanun Jenayah Syar'iyah. Itu kita nak buat. Masalah pelaksanaan tengok pada suasana. Macam berlaku zaman Umar pernah tangguh pelaksanaan hukum hudud bagi orang mencuri kerana musim kemarau ataupun musim kebuluran. Orang susah belaka, maka terpaksa nak cari makan kena curi. Maka Umar melihat ini satu suasana yang tidak kondusif. Tapi undang-undang hudud ada tak? Undang-undang itu ada tak? Ada undang-undang, tapi waktu nak laksana tertangguh dengan kaedah idra'ul hudud bisyubhat. Tangguhlah pelaksanaan hudud dengan berlakunya syubhat. Umar melihat kemarau itu ataupun kebuluran itu merupakan syubhah, maka dia tangguh hudud. Lepas habis musim kemarau, molek dah, laksana balik. Itu yang kita maksudkan apa yang berlaku di Kelantan. Kita takninkan dulu, kita sahkan dulu, terima dulu hudud itu. Dari segi pelaksanaan kita buat secara tadrij, secara berperingkat. Jadi kena faham sikit ahli-ahli akademik. Kadang-kadang dia bergelar dengan gelaran doktor, ada PhD, tapi dia tak melihat di bumi nyata, dia tak berjejak di bumi nyata. Dia duduk dalam bilik pensyarah dia, buat nulis dalam keadaan dia tak tengok Kelantan ni lagu mana. Kita harap ahli-ahli akademik yang suka komen-komen tu mari Kelantan, bincang dengan pimpinan Kelantan gapo sebenarnya hak Kelantan nak buat. Seterusnya, hukum
hudud ini suka dilaksanakan dalam masyarakat majmuk katanya. Yalah, kita Malaysia masyarakat majmuk, orang Melayu ni 50% je, bakinya orang bukan Islam. Rasionalnya tiada siapa yang suka perbuatan jenayah berlaku ke atas mereka. Tak kira lah orang Islam ke bukan Islam, secara rasional tak suka jenayah berlaku pada mereka. Oleh kerana hudud ialah hukuman ke atas kesalahan jenayah, jadi tiada apa yang perlu ditakuti oleh semua rakyat. Orang bukan Islam tak perlu takut. Tambahan pula, jenayah kini semakin menjadi-jadi, dah tak terbendung dah jenayah kita lah ni. Ya, maka hudud diperkenalkan sebagai penyelesaian kepada kes jenayah yang membimbangkan. Keupayaan hudud bukan sekadar beratnya hukuman, tetapi proses dan prosedur yang membawa kepada pelaksanaan itu yang boleh mengurangkan kadar jenayah. Ya, maknanya prosedurnya bukan mudah. Maknanya sebelum kita laksana hukum, kita pastikan bahawa ya, segala perkara yang boleh mendorong ke arah maksiat itu ditutup ataupun disekat, ya, maknanya dikurangkan ataupun dihalang, ya. Dan penjelasan, demikian juga penerangan tentang pelaksanaan secara berperingkat mampu memberikan kefahaman kepada masyarakat. Nanya boleh, walaupun masyarakat majmuk tidak ada masalah untuk kita laksana hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab zaman Nabi pun di Madinah, kalau kita lihat, ya, dari segi komposisi kaum, ya, ataupun dari segi peratusan orang bukan Islam dan orang Islam di zaman Madinah, Islam zaman Madinah minoriti orang Islam, tapi dengan kebijaksanaan Rasulullah, Islam mampu memerintah, ya, dengan perjanjian dengan Sahifah Madinah, ya, di sana ada Yahudi dan orang yang bukan Islam. Dan apa yang kita lihat, Rasulullah tetap melaksanakan hukum Allah, tetap melaksanakan hudud, qisas dan juga ta'zir dalam suasana masyarakat di zaman Nabi juga lebih majmuk berbanding dengan kita pada hari ini. Itu bukan hujah sebenarnya. Boleh tak dilaksanakan pada orang Islam sahaja pada peringkat awal? Jawabnya boleh. Dan saya nak beritahu hasil dapatan kami yang pergi menyertai rombongan ke Qatar. Ya, saya nak sebut terus-terang hari ini, kami daripada Dewan Ulama dan beberapa golongan, beberapa pihak daripada pejabat agama, daripada KIAS, kami pergi rombongan ke Qatar tahun lepas. Ya, antara yang kami bincangkan ialah berkenaan dengan pelaksanaan hudud di Kelantan. Dan alhamdulillah kita diizinkan bertemu dengan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi di rumah dia. Dan saya rakam pertemuan itu. Ya, bila mana Ketua Dewan Ulama PAS Kelantan, ya, bertanya pada Qaradawi tentang soalan ini, bolehkah, ya, dilaksanakan hudud pada orang Islam sahaja di peringkat awal, tidak melibatkan bukan Islam? Maka beliau menjawab boleh, tak ada masalah. Ya, mana Qaradawi pun faham situasi kita, ya, dan dia menyatakan bahawa di peringkat awal betul kita berperingkat, biar orang Islam dulu, lepas tu bila masyarakat faham semua, kita buat pada semua. Ya, dan saya yakin bila mana kita laksana hukum Allah ini, dia sudah pasti beri kesan, pasti akan memberi kesan. Contoh kita ambil di Brunei, ya, saya berkesempatan pergi ke Miri beberapa bulan lepas. Miri ini sebelah Brunei, Miri Sarawak, ya. Orang Brunei dia berbeli belah di Miri kerana duit Malaysia murah, duit Brunei mahal. Untung dia maknanya beli belah di Miri. Maka orang Brunei beroyak pada orang Miri, ya, bila mana kerajaan Brunei, Sultan Brunei mengisytiharkan pelaksanaan hukum hudud di Brunei, ya, jenayah dadah di Brunei menurun secara mendadak. Ya, jenayah dadah di Brunei menurun secara mendadak. Apa Brunei dah dadah pula? Brunei ni negara kaya, rakyat dia tak kerja pun boleh pitih, boleh elang bolah ni, dia tak tahu nak apa, dia dadah lah, ramah hak isap dadah. Tapi bila kerajaan ada isytihar laksana hudud, laksana kanun jenayah syar'iyah dengan izin Allah, ya, turun
ya, jenayah dadah di Brunei. Demikian juga kita lihat di Saudi Arabia. Kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat lain di seluruh dunia, ternyata jenayahnya amat-amat sedikit kerana pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bila Kelantan buat, ya, untuk orang Islam saja, kita akan lihat satu, insya-Allah kita yakin dan percaya dengan janji Allah, ya, bahawa akan turun jenayah Kelantan. Dan negeri lain akan tengok, oh, rupanya laksana hudud turun jenayah, dan mereka akan tiru insya-Allah. Ya, ini kena yakin dan kena percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang bertanggungjawab melaksanakan hudud? Kita orang kampung ke? Nanti pula tengok orang berzina, orang pergi piak dia. Tengok orang mencuri, potong tangan sendiri-sendiri, tak boleh. Bukan kita nak buat ni, kerajaan dah. Kerajaan kita lah. Sekarang ni kerajaan Kelantan kita yang akan buat. Jangan buat sendiri-sendiri, pandai-pandai, kita pula kena nanti. Kemudian sebab tu dalam satu kenyataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali sebut bahawa inna syari'ata aslun wal mulku harisun. Syariat itu tonggak yang wajib dilaksanakan, dan kerajaanlah yang bertanggungjawab memastikan syariat terlaksana, yang kawal syariat. Famala aslalahu famahdumun wa ma la harisa lahu fada'i'. Sesuatu yang tidak ada tonggak, ia akan binasa. Sebuah kerajaan yang tidak bertonggakkan syariat, kerajaan itu akan binasa. Wa ma la harisa lahu fada'i'. Dan sesuatu yang tidak ada pengawalnya, ia menjadi sia-sia. Sebuah kerajaan ada syariat, tapi kerajaan tak laksana syariat, maka syariat itu sia-sia. Sebagaimana kita lihat sekarang, syariat kanun jenayah syariah ni dipelajari di universiti. Sebab kalau kita mengaji fiqh ni ada 4 rubuk. Bermula dengan rubuk ibadat, kemudian rubuk munakahat, lepas tu rubuk apa? Muamalat, kemudian rubuk jinayat. Dipelajari di universiti, di pondok-pondok, ya, di pusat-pusat pengajian tinggi. Cuma sekadar dipelajari je lah, dia menjadi sia-sia sebab tak terlaksana, kerana tidak ada kerajaan yang bertanggungjawab untuk dilaksana. Sebab tu ada menteri kata orang bincang hudud ni bodoh. Dia sebenarnya bodoh. Sebab apa? Orang duk ngaji di pondok, orang duk ngaji dekat universiti, ya, apa bodohnya? Hak ni hak Islam sengoti ni. Maka bila mana kita faham bahawa hudud ni sebahagian daripada kanun jenayah syariah, kita wajib yakin bahawasanya ia adalah merupakan hukum yang mesti dilaksanakan. Jangan sampai disia-siakan sekadar kajian demi kajian semata-mata. Okey, kemudian kita ringkaskan masa kita terhad. Okey, apakah pelancong akan berkurangan bila kita laksana hudud? Orang tak mari Kelantan ke? Bila laksana hudud, orang bakal takut belaka ke? Sebenarnya pelancong datang bukan untuk mencuri. Kena faham situ. Pelancong datang bukan untuk merompak, bukan untuk berzina, bukan untuk membunuh, tetapi mereka datang untuk mencari kerehatan atau ketenangan diri, nak berniaga. Bila kita laksana hudud, keselamatan mereka terjamin, ya, mana mereka terjamin terselamat daripada pencuri, daripada peragut, daripada penjenayah di bawah hukum hudud yang kita buat. Dia mana mereka dalam keadaan yang aman, sejahtera, tak terancam. Pelancong yang suka mencari pelacur, yang suka berzina, itu bukan pelancong yang kita mahu. Kelantan tak usah pelacur lagu tu. Nak berzina tak sama lagi Kelantan pun tak apa. Kita nak cari pelancong hak sengoti, nak cari ketenangan, nak cari kebenaran, hak tu kita naknya. Mereka yang menyebarkan HIV ataupun AIDS dan moral yang hina, mereka tu juga kita tak sih. Ya, secara keseluruhan bilangan pelancong akan meningkat kerana suasana aman dan keselamatan mereka terjamin. Ini kehebatan hukum Allah. Ya. Benarkah hukum hudud tidak penting? Yang penting ialah keadilan. Ada orang tak tanya lagu tu tak? Yang penting sekarang ni keadilan. Yang penting sekarang ni good governance. Yang penting sekarang ni siasat syariah.
Yang penting sekarang maqasid syariah, ya, bukan hudud. Benar ke lagu tu? Keadilan merupakan asas kepada perundangan Islam, tetapi ia bersifat subjektif jika dinilai dengan akal semata-mata. Jadi adil ni jangan kita nilai melalui akal, ya. Contoh, kita ada 4 orang bini, ya, ada hak gemuk, ada hak kurus. Adil mana kita ukur sama belaka? Adil tak? Tak adil, kena ikut body masing-masing lah. Adil. Demikian juga adil dalam Islam mempunyai takrif yang khusus, tidak sebagaimana adil dalam kamus orang bukan Islam. Adil kita ialah wad'u syai' fi ghairi wad'u syai' fi mahallih, letak sesuatu pada tempat, itu masuk adil. Yang dikatakan zalim sebaliknya, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Jadi bila mana orang tu melakukan kesalahan zina, maka adilnya ialah dihukum watan bagi yang belum berkahwin dan direjam bagi yang telah berkahwin. Itu yang adilnya. Tadi kita dah sebut, alaisallahu biahkamil hakimin, tidakkah Allah itu hakim yang paling adil? Kita jawab, bala wa ana ala dhalika minasyahidin, bahkan kami atas yang demikian itu bersaksi. Mana apa yang datang daripada Allah wajib adil, dan Allah mengharamkan zalim atas diri dia sendiri. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya, dalam hadis qudsi menyebut bahawa sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim atas diriku sendiri, dan aku menjadikan zalim itu haram di antara kamu, maka jangan kamu zalim menzalimi. Bermakna apa? Apa yang diputuskan oleh Allah itulah yang paling adil, ya. Maka ia mesti berteraskan syariah. Adil ni mesti berteraskan syariah, ya, kerana hukuman mana tadi? Ia mesti berteraskan syariah kerana sekiranya ukuran keadilan itu hanya diberikan kepada manusia, nescaya tidak perlu potong tangan kerana hukuman penjara sudah memadai. Nah, kelemahan mungkin berlaku dalam pelaksanaannya, seperti hakim yang tidak mahir dan sistem pembuktian yang tidak kemas. Tapi kelemahan itu ialah kelemahan manusia. Tapi hukum Allah wajib adil. Kalau ada kelemahan pun teknikal. Dan masalah teknikal ni, saya yakin kerajaan Kelantan terbuka. Ada sesiapa saja nak kritik, nak komen teknikal, silakan. Tapi nak kritik hukum Allah, kita orang paling awal menentang. Ya, nak komen teknikal, nak kata tak, ya, tak rally, kita kata ada teknikal yang tidak sempurna lagi, silakan mari Kelantan jumpa dengan pimpinan kerajaan kita, royak gapo dia, ya. Itulah sedikit saya rasa yang boleh sama-sama kita bincangkan pada pagi ini. Dan soalan terakhir kita, kenapakah terdapat orang yang tidak mahu hukum hudud? Ini soalan cepu mah ni. Bapa ada orang yang tak suka hudud ni? Jawabnya yang pertama, kemungkinan mereka tidak mendapat penjelasan yang sebenar. Maka tugas kita beri penjelasan, dan inilah peluang yang ada dalam keadaan panah-panah ni. Kita kena jadikan ia sebagai peluang untuk kita menjelaskan pada rakyat hakikat sebenar hukum Allah Ta'ala. Dan juga kemungkinan mereka telah ditakutkan dengan hukum hudud, ya, mereka telah ditakutkan dengan hukum hudud. Ataupun kemungkinan mereka tidak mahu hukum yang berasas agama dikenakan ke atas mereka. Maknanya mungkin dia kaki zina lah kot, atau mungkin dia kaki curi. Itu yang dia takut tu. Jadi orang tak berzina, tak mencuri, tak buat maksiat, nak takut gapo? Nah, tak perlu takut. Bahkan ia memberi kesejahteraan, kebaikan kepada seluruh manusia, baik yang Islam maupun yang bukan Islam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya menyeru pada pagi ini supaya marilah sama-sama kita memberikan sokongan padu kita kepada kepimpinan kerajaan kita, ya, untuk merealisasikan pelaksanaan hukum hudud ataupun kanun jenayah syar'iyah ini. Yang dengan itu kita yakin setelah terlaksananya hukum ini, ya, wujudnya keamanan, kesejahteraan pada rakyat, dan dia menjadi contoh kepada masyarakat ataupun negeri-negeri lain untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan doa
ya, supaya Allah permudahkan kita untuk bawa ya private members bill di parlimen nanti, dan mendapat sokongan khususnya daripada ahli parlimen yang beragama Islam. Kalau semua ahli parlimen yang beragama Islam sokong, dapat simple majority dan kita boleh laksana insya-Allah. Ya, doakan, buatlah sembahyang hajat, buatlah gapo sekalipun, yang penting syariat Allah dapat dilaksanakan, dan sudah pasti apa yang kita buat itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.